Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala bainana mahruman wala syaqiya birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala oleh kerana kita berada dalam bulan yang mulia, bulan Ashhurul Hurum. Yang mana bulan Ashhurul Hurum ni dia ada kelebihan dia ada kebaikan dia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga Qatadah radhiyallahu taala anhu juga, dia kata Allah Ta'ala jadi bulan Ashhurul Hurum ini demi untuk Allah Ta'ala nak gandakan amalan baik kita. Amalan baik kita yang kita buat di dalam bulan Ashhurul Hurum, Allah Ta'ala tentu 4 bulan saja dalam 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Nah, daripada 12 bulan tadi, 4 bulan yang mana kata ulama dan kata sahabat bulan ni adalah bulan kemuliaan. Kalau siapa buat kebaikan memang Allah Ta'ala ganda kebaikan tadi. Sebaliknya, kalau siapa mengerjakan kejahatan, begitu juga Allah Ta'ala tambahkan kejahatan tak serupa bulan lain lah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam bulan ini Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkatan di dalam hidup kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dengan ketaatan kepada Allah. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami bulan Ramadan ya Allah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, bulan Rajab ni kata ulama bulan yang kita kena cocok tanam. Kalau orang nak tanam timun, dia bergaduh sodok tanah, gala tanah dan tohuk benih di atas tanah tadi. Kemudian apabila sampai pada bulan Sya'ban, bulan untuk kita nak jiruh, nak benih yang kita tabur tadi naik molek, supaya hasilnya yang kita tabur tadi boleh makan pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala, ulama dia banding kata ibadat yang kita buat ni serupa dengan satu benih yang tak boleh kita pergi tanam hanya bulan Ramadan saja. Apabila nampak anak bulan Ramadan, selalu nak bergaduh, nak semaya jemaah, bergaduh nak bertaubat, bergaduh nak sedekah, bergaduh nak baca Quran. Dia pergi tak banyak lik. Nah, kenapa? Kerana pohon kayu yang kita tanam, dia kena pakai masa. Begitu juga ibadat kita kepada Allah Ta'ala, nak boleh kita masuk molek tadi, kita kena training, kita kena buat mula daripada bulan Rajab masuk bulan Sya'ban dan terus pada bulan Ramadan. Oleh tu, janganlah kita niat kata nanti bulan Ramadan kita tekan minyak. Nah, apabila sampai sencai tadi, dekat-dekat sencai tadi, kita ungau jadi kuat. Tak. Nah, kita kena ungau mula daripada dia pipik lagi dah. Nah, kalau kita nak bergaduh, tak bergaduh apabila orang siup pipik nanti berjalan nak sampai sencai ni baru nak ungah, kita akan rebah, kita akan tak padareng kita. Dan oleh tu, satu tajuk yang agak penting juga pada malam ni
yang saya bawa mari sebagai satu benih yang kita kena cocok tanam khususnya di dalam bulan Rajab dan nak masuk bulan Syaban ni. Tak lain tak bukan bulan Ramadan ni Nabi, sebagaimana datang satu hadis Nabi riwayat daripada Nabi, kana ajwadan nas, Nabi ni hati murah dalam bulan Ramadan. Wa ajwadu ma yakun wa huwa fi Ramadan, hati murah lebih-lebih lagi apabila sampai bulan Ramadan. Hari ni siapa nak wih hati murah dalam bulan Ramadan, dia kena belajar dah lah ni. Kena belajar bui, kena belajar infak, kena belajar sedekah dah lah ni. Jangan kita nanti bulan Ramadan saja untuk kita nak sedekah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya bawa satu tajuk, yang mana tajuk ni tadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin semua. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allah Ta'ala pesan benar kepada orang-orang yang sanggup nak jadi orang mukmin kepada Allah. Anfiqu, hendaklah kamu bericak, dan hendaklah kamu buat sedekah, dan hendaklah kamu derma. Allahu Akbar. Derma ni benda comel. Siapa nak cari pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia derma di atas dunia ni. Nah, siapa nak cari peringkat yang tertinggi di sisi Allah, dia derma di atas dunia ni. Kita takut kita derma hanya cari sorga saja. Nak buat tu, nak buat ni. Nah, nak baik itu, nak baik ini. Nah, kita orang mukmin tadi tidak ada musim di segi bericak ni, dia kena ada semua, kerana Tuhan suruh semua. Anfiqu, dan hendaklah kamu infak mimma razaqnakum, separuh saja, sebahagian apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Kenapa? Kerana Tuhan ayat kata min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Orang mukmin kena ingat satu hari nanti akan sampai satu hari yang mana hari tu tak ada jual beli, tak ada tukar menukar, tak ada nak syafaat pergi mari. Dengan maksudnya duit piti harta yang kita hipung tadi tak ada boleh beri manfaat. Walaupun ada duit sebeg sekalipun, nak beli tak boleh dah hari akhirat, bukan alam beli dah. Walaupun kita ada banci banyak di dalam bank, nak guna rabuk internet banking tak boleh dah. Kau siapa atak own pergi kepada orang dalam kubur ambil. Nah, kalau kita own banci dia, apa boleh kepada anak dia, dia nak guna gapo dalam kubur dah. Tuhan bui peringatan satu cara untuk kita tak sewi kupik sangat ni. Kita ingat kata satu hari nanti kita nak beli, nak nukar, nak lag pilihan tak ada dah di hari akhirat. Min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, kelebihan bericak di dalam Allah Ta'ala ni untuk nak sampai bulan Ramadan. Siapa nak pergi kejayaan, nak sampai kejayaan bulan Ramadan tadi, dia kena belajar lah ni dah. Nah, satu riwayat sebagaimana saya sebut saat ni, wala Rasulullah hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Nabi ni apabila dia sampat dengan Jibril, dia sampat dengan orang yang kelecik dengan Allah Ta'ala ni, hati murah selalu dah. Kita kalau kita duk berasa sayang, kita duk berasa kupik mana hati kita ni sangat hangklai dengan Allah Ta'ala, sangat jauh dengan Allah Ta'ala. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan juga kebaikan yang kita derma di jalan Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Ta'ala panggil satu perniagaan yang tak akan rugi.
innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang dok baca Quran. Alhamdulillah kita baca Quran buat kita. Lepas subuh halaqah Quran, kita baca Quran. Alhamdulillah duduk sini dah ni. Yatluna kitab Allah, senantiasa baca Quran. Yatlu ni makna senantiasa baca Quran. Wa aqamus salah, dan mereka mendirikan sembahyang. Baca Quran, tunai sembahyang. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Tak padan dengan baca Quran, tak padan dengan sembahyang, kena dosa lagi. Gapo? Wa anfaqu, mereka berikan mimma razaqnahum, apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Hari ini muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita tak berasa sayang nak bericak ni, kita kata bukan hak Tuhan beri. Tuhan raya Quran hak Tuhan beri. Dan Allah Ta'ala tak panggil semua, suruh bericak mimma, sebahagian saja, sikit saja. Oleh itu, orang yang kesal dengan Quran dan kesal dengan sembahyang, dia pergi step yang ketiga, ialah gapo? Infak di jalan Allah Ta'ala. Dan infak dia di jalan Allah Ta'ala ni bukan infak tamadah deh. Sirran wa alaniyah, ada ketika sembunyi, orang tak tahu. Oh, masuk banci. Nah, Masya Allah, saya sendiri duduk dulai mula nitik, Masya Allah, ada orang on, kita tak tahu siapa, ada orang on masuk 10,000, 5,000, 3,000. Orang ni sirrong, sedekah dengan cara orang tak tahu tu siapa, tak tahu demo mari di mana, tapi Allah Ta'ala tahu. Selaginya wa alaniyah, dengan terbuka. Nah, orang yang kesal dengan Quran, kesal dengan sembahyang, minat sedekah, dan sedekah dia tak berhenti radu, sirran wa alaniyah. Kerana gapo Nah, kerana gapo demo ni kuat sangat? Yarjuna tijaratan lan tabur, kerana demo ni harap nego tak akan rugi dengan Allah Ta'ala. Hari ni orang pakak duduk masuk Bitcoin, kerana Bitcoin naik tinggi harga dia misal. Nah, masuk dalam rabuk long tun situ, kerana dia gambar kata dia tak akan rugi apabila dia nego dengan Bitcoin misalnya. Nah, dia sanggup long tun. Hari ni orang mukmin dia tahu kata perniagaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tak akan rugi. Tuhan kata lan tabur, tak akan rugi selama-lama. Bukan kata boleh jadi laba, boleh jadi tak laba. Tak. Apabila mari dengan lan ni, maknanya Allah Ta'ala pati said anakut. Mana cak mai mi okati cak katun talot pai. Perniagaan kita dengan Allah Ta'ala ni tak ada hari nak rugi. Pasal tu buat kita walaupun orang kampung pun boleh jadi nak turakit juga dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita tak ada ngaji tinggi kok turakit, tak ada cop kok terakit, tapi dengan Allah Ta'ala Tuhan kata kita nego. Kalaulah kita minat sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demon ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, liwafiyahum ujurahum, Allah Ta'ala akan sempurnakan pahala baik mereka itu, wa yazidahum min fadlih, dan Allah Ta'ala tambah. Allah Ta'ala ni, kita sedekah sikit dia beri banyak. Ada satu hadis Nabi SAW, seorang tadi dia sedekah sutir buah tamak, Allah Ta'ala bela, Allah Ta'ala pera pala sedekah dia hingga sampai ada besar bukit. Allahu Akbar, tak seko. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, duit hak kita dok taruh dua jalan. Sama ada kita dapat pahala di sisi Allah Ta'ala, dan sama ada kita dapat azab di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
khususnya orang-orang yang kupik dan taksir zakat. Alhamdulillah kita lah ni kemungkinan nak cukup setahun untuk nak beri zakat. Nah, orang yang tak beri zakat ni muslimin yang dirahmati oleh Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang taruh mah dan perak, duit dolar, duit sial duduk dalam banci tu, dalam banci ni, dalam ayat ni belaka. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak infak di jalan Allah, duit taruh tak ada bui di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, Muhammad royak pada mereka itu azab tu yang cedek, yang pedih di hari akhirat. Tak ada pasal-pasal kita taruh duit dah muka boleh senang. Apa di hari akhirat kena azab Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita buat hari ni kebaikan, kita buat hari ni untuk hari yang kita nak hidup, tak ada siapa nak tolong kita satu hari nanti. Nah, dan kita buat untuk diri kita. Hak kita nak buat untuk diri kita, kita buat learning. Tuhan sebut di dalam satu ayat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, apa yang kamu buat untuk diri kamu, tajiduhu 'indallah, Allah Taala cedek siap dah, duduk dalam senarai siap dah. Tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Kalau siapa nak taruh duit pitih, taruh di sisi Allah, kerana sebaik-baik taruhan dan sebesar-besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya mau hari tajuk ni munasabah dengan bulan yang kita kena cocok tani, bulan Ramadan. Kita nak infak, mana nak pergi makan kepada orang fakir miskin, mana nak pergi makan kepada orang buka puasa, mana nak pergi tolong orang susah. Hari tu kita kena belajar dah lah ni. Alhamdulillah lah ni pihak masjid kita prom untuk nak terima orang semayang dengan masya-Allah. Daripada duit pitih kita, masya-Allah kita belaka, boleh semayang dengan tenang, alhamdulillah, boleh tarawih dengan baik insya-Allah. Dan bagi pihak masjid kita ni, kanak-kanakan masjid tak berhenti radu untuk nak patna masjid macam-macam buat kita ni. Alhamdulillah muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita beranak mari ni masjid dia mau buat sudah siap dah. Kalau kita nak mula awal ni letih juga, kena duk cari batu, cari pasir, cari tu, cari ni. Tapi room kita mari ni masjid siap dah. Nanti boh bedok ya buat kita ni. Boh lecu-lecu jadi janguk ya. Tapi jangan kita play kepada orang hak lepas dah, orang dulu tak apa dia buat boleh pahala dah, pak kita nak boleh gapo. Jadi kita nak tak sikat cuang di antara orang hak dulu dengan orang learning untuk nak memakmurkan masjid Allah Ta'ala. Hari ni masjid kita dah perlu kepada tempat cot kereta. Orang mari jauh berhenti belakang sini, walillahil hamd. Tempat kita ni bukan orang nara ni, sini ni Allahu Akbar. Saya kecil-kecil itu, umur 5 tahun 4 tahun saya duduk sini dah. Ketika mula orang tua cikgu saya mari belah sakit menarun, teringat gambar masjid ni ada dah. Mari daripada golok jauh mari ni, dan nak mari sini dulu bukan mudah. Tapi masjid ni berjasa dah. Apa tah lagi lah ni, orang mari ikut bukit, mari ikut golok, mari ikut uang, mari berhenti sini belakang. Maka masjid apabila tempat berhenti, tempat orang mari semayang, tempat orang mari duduk buat ibadat ni, kita kena comel lah supaya demo duduk buat maju di Masjidil Haram, khidmat kepada orang mari haji, khidmat kepada orang mari semayang. Dan begitu juga kita orang naruh khidmat
kepada orang yang tetamu kita mari serata tepat, daripada jalan, daripada tani, daripada bukit. Mari sini ada tempat cot kereta, mari sini ada tempat teduh, mari sini ada tempat berasa rehat, tenang, berasa nak masuk. Allah jasa besarnya buat kita kena bangun. Dan oleh tu hari ni masjid kita muslimin yang dirahmati oleh Allah dan muslimin yang dengar melalui PAN online sekarang ni, Taitot Sot sekarang ni, pihak masjid Peracam Wat kita ni perlu kepada ngopraman 365,000 untuk nak menyudahkan tempat basah, tempat letak kereta di dalam kawasan masjid. Tak banyak. Nah, kalau nak banding buat sutir masjid ni, air banyak puluh ribu, banyak puluh juta ni. Hak room kita ni buat basah kereta je. Kalau kita tak boleh buat basah kereta juga, malu juga ni. Nah, hidup buat apa nak basah kereta tak boleh, dia mau kata. Misalnya. Nah, orang room dulu kata dia, kawal buat habis dah masjid ni. Tanah kawal beli dah. Room demo nak buat basah kereta tak boleh. Berat juga Nah, oleh tu insya-Allah niat baik bulan Rajab, bulan Syaban ni, ini adalah satu lorong, satu parit, satu khazinah, satu tempat taruh untuk nak pergi kepada bulan Ramadan yang lagi akan datang. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, sedekah ni dia bukan tamadar Dia kata sedekah ni tadi yadfa'ullahu bihi anil abdil bala. Kebaikan kita bericak di jalan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akak bala. Siapa sakit, siapa demam, siapa berlaku kemalangan, siapa tak sewi, turun bala kepada dia. Kata ulama kita bericak inilah satu jalan untuk nak mempertahankan bala nak turun kepada kita. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, tasaddaqu walau bitamrah. Nabi cencuan sahabat suruh sedekah walaupun sutir buah tamar. Hei sahabat, Nabi kata, pakat dermalah walaupun sutir buah tamar. Sutir buah tamar nak besar mana? Nah, kita kelih belakang kita makan tu lah satu buah tamar. Fa innaha tasuddu minal ja'i'. Terkadang sutir buah tamar yang kita bui tadi boleh mengenyihkan orang lapar. Allahu Akbar. Kita tak tahu kata dia lapar, tapi dengan sebab kita Allah sutir buah tamar tadi, dia boleh mempertahankan daripada kelaparan dia. Wa tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u nara. Dan juga sedekah tadi dia boleh basuh dosa kita, dia boleh mapuh dosa kita supaya dengan air mapuh api tadi. Kalau kita berasa kata kita dekat-dekat dengan neraka ni, nak buat lagu mana we api neraka ni mapuh? Tak boleh guna kereta pregek hak obota, tak ada dah obota hari tu, tesaban pun tak ada dah. Orang benda yang nak curah tak sewi kita terbakar daripada api neraka ialah sedekah. Ni berdasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama, dia cerita berlaku di Sudan. Pada malam tu dia buat makan ni besar di kedai dia. Buat makan ni cedek, makan ni jual, nak jual lah. Nah, makan ni habis duit banyak. Tiba-tibanya malam tu tak ada api mapuh. Lepas pada api mapuh tadi hujan lebat. Cuba kita bayar makan ni kita buat banyak dah. Habis tak tahu berapa kawah dah. Nak jual pada malam ni. Api mapuh. Lepas pada tu hujan lebat. Tuan dia mikir kata barang ni nak pergi tahu di mana. Kena hujan misalnya. Nah, orang tak mari beli. Kalau orang tak mari beli ni nak pergi tahu di mana duk mikir barang ni. Nak letak dalam peti tak muat, basi. Tapi di atas saat-saat api mapuh tadi, saat-saat hujan duk lebat tadi,
Dia nampak bayar-bayar duduk di sebelah pagar dia. Nah, maka dia pergi jumpa, terdapat seorang perempuan duduk cari makan ni dalam tong sampah. Allahu Akbar. Cerita sungguh ni berlaku di Sudan. Dia panggil makcik duk agak apa? Dia kata, kami tok lelaki mati, ada anak banyak orang, lepas tu tak ada makan ni lagi ni, kata. Dah tak ada makan ni. Tuan kedai, oh kalau kita mari makcik, apa kita ada makan ni dalam kedai ni, makan makcik nak ambil banyak mana makan lah makan. Makcik makan wak klik makan ni kepada anak dia. Allah, dia berdoa. Nah, orang ni apabila dia lapar, dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala beri rezeki kepada orang ni malam ni. Nah, doa orang lapar ni, doa orang makan ni dalam tu sapah ni, tak ada makan ni. Dia kata, ya Allah, tambahkanlah rezeki orang yang kami boleh makan ni malam ni, ya Allah. Lepas pada makcik ni doa sebentar, makcik klik tadi, mari sebuah kereta bah. Cok di kedai dia, tanya makan ni ada tak? Dia kata ada. Oh, dia kata kita buat kita dia ada sebuah kereta bah, tak ada makan lagi ni, api mampu malam ni. Dia kata ada gapo? Ada belaka, dia kata cedek belaka, betul api mampu. Turun sebuah kereta bah tadinya makannya buat klik, habis barang dalam kedai dia. Berkat daripada dia bui infak orang hak lapar duduk cari makan ni kok pagar tadi. Malam ni kata tuan kedai, kalau dia kata menurut kalau dia tak infak kepada orang lapar pada malam ni bagai dia punah. Bagai dia tak ada jalan lah. Tapi berkat doa orang hak lapar tadi, Allah Taala makbul, Allah Taala terima. Habis bagai dalam kedai dia. Alhamdulillah. Ini satu contoh. Nah, yang mana Nabi sebut tadi, apabila kita beri makan, kita sedekah tadi, boleh mengenyai ke orang berdoa pada kita pula. Allahu Akbar. Orang berdoa daripada hati. Orang ni apabila dia beri barang kepada kita, nak tolong seorang tadi dengan hati ikhlas, dia berdoa kepada seorang daripada hati ikhlas, Allah Ta'ala makbul, Allah Ta'ala terima. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan juga kalau kita kelih muslimin, Allah Ta'ala jamin, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infak di jalan Allah, Allah Ta'ala janji nak wigati. Allah Ta'ala cak top 10, wa huwa khairur raziqin. Allah Ta'ala lah sebaik-baik orang yang beri rezeki kepada kita. Tak ada dah atas dunia ni orang sanggup nak beri rezeki Allah Ta'ala seorang ya. Kalau Allah Ta'ala tak beri rezeki, kerja 24 jam pun tak boleh sepatu juga. Tapi apabila Allah Ta'ala nak beri rezeki ni, kita tak sekanya mari juga. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya nak baca faedah apabila kita infak di jalan Allah Ta'ala ni, dia ada faedah gapo. Nah, Allahu Akbar, saya duk kelih apa yang dituliskan oleh ulama. Faedah dia banyak sekali, subhanallah. Nah, faedah dia banyak sekali. Yang pertama sekali, nah, rahmatullahu alaika wa ghufranah lisayyiatik. Allah Ta'ala kasihan kita, dan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Nah, orang yang minat sedekah di jalan Allah Ta'ala ni dapat keampunan daripada Allah. Allah Ta'ala kasihan kita. Ghufira limra'atin mumisatin marrat bikalbin ala ra'si raqiyin yalhathu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah. Allah Ta'ala ampun dosa seorang perempuan mumisatin, seorang perempuan yang tak juruh lah kita kata. Allah Ta'ala ampun dosa dia
ketika dia lalu jumpa dengan seekor anjing duduk di tepi telaga, yalhathu, duduk jilat pasir-pasir yang basah di tepi-tepi telaga tadi. Kada yaqtuluhul atash, anjing ni bersangat lapar, daga air hampir-hampir nak mampu dah. Fanaza'at khuffaha, orang perempuan yang tak juruh sopeni tadi, dia kelih anjing, kesian ke anjing, dia pecah kelipar dia, pecah kasut dia. Fa'awthaqathu bihkimariha, dia ambil kain kelubur dia tadi, gantung kasut dia wak timur. Fanaza'at lahu minal ma' faghufira laha bidzalika, cedok air dengan kasut dia dan tali dia guna dengan kain kelubur dia, nak bui minum kepada seekor anjing yang daga tadi. Perbuatan seorang perempuan sopeni tadi, Allah Ta'ala pun dosa dia, tolong seekor anjing. Allah Ta'ala kesian kepada dia. Allah besarnya muslimin yang dirahmati oleh Allah. Hari ni kita pun dosa banyak, kita tak tahu kata Allah Ta'ala pun dah kedok lagi. Kadi kita dengan Allah Ta'ala semenjak daripada akhir balik dengan sapal lani ni, siapa boleh jamin kata Allah Ta'ala lop senarai hitam dia? Nah, tak ada siapa boleh jamin lagi. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, demi untuk nak dapatkan senarai baik, ialah kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kebaikan yang kedua daripada kita sedekah, mahabbatun nas wa du'auhum laka, orang berdoa kepada kita, orang berdoa kepada kita. Allahu Akbar. Ada seorang nama orang Mesir, nama Salah. Nah, dia duduk di kawasan nama di Mansurah. Nah, orang ni dia duduk di kampung tak terkenal sangat, lebih kurang daripada Kairo pergi kampung dia 145 kilo. Nah, jadi nama dia Salah wa Atiyah. Salah wa Atiyah ni orang tak terkenal sangat. Bukan kata tubik tiwi, bukan kata tubik co ni. Tapi saat hari dia mati ni, orang tubik semayang mayat dia 500,000 orang, hampir-hampir juta. 500,000 orang pergi semayang mayat dia. Lepas pada dia mati, berita buat sejarah hidup dia. Nah, salahus syahadah, bukan darah, bukan materi, bukan ayuk, bukan orang tu, bukan orang ni. Tapi sebab gapo kau orang pergi semayang dia ni, semayang jenazah dia 500,000? Kerana dia dapat paut hati manusia, mahabbatun nas. Kerana orang sayang kepada dia, sayang kepada dia, dia buat gapo? Orang ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, saat dia hidup tadi, dia letak satu kumpulan buat perniagaan peru ayah. Dia cari orang saing-saing dia, dapat 9 orang, lepas tu tak cukup, nak 10. Dia kata orang yang ke-10 ialah Allah Ta'ala. Fak kita waktu beg saham 9 orang, lepas tu yang bagi laba tadi, kita beri kepada Allah Ta'ala. Tahu ke tak? Duduk tak lama kampung dia ni, tubik 1 sekolah, tubik 2 sekolah, 3 sekolah. Hingga kampung dia, saya pergi sendiri kampung dia, kampung duduk di dalam benar padi, tak ada kemajuan, kata mudah-mudah, jauh daripada kemajuan. Tapi ada Islamic Center, ada masjid besar,
Dan di tempat dia hasil daripada golongan yang dia buat tadi, boleh buat sekolah mula daripada Anuban hingga sampai Mahawisyalai dengan duit pernego hok 9 orang tadi. Syekh Azhar pada masa tu tahun ni pergi buka sekolah tu, tahun depan pula buka sekolah ni, tahun depan pula buka mahalai tu. Mahalai saja 3 di tempat duit daripada hasil dia, bukan duit kerajaan. Sekolah Nebuti dan ada tempat rumah sakit. Rumah sakit basuh buah pinggir ada. Nah, dan tempat dia ni masjid, lebih kurang masjid kita dua tingkat. Saya pergi sembahyang jemaah pada masa tu. Lepas pada sembahyang jemaah tadi, dia kata semua orang sembahyang jemaah naik tingkat 2. Hari ni dia jamu nasi belaka. Setiap kali jemaah ada jamu nasi di atas masjid dia. Allahu Akbar. Orang ni mula-mula Allah Ta'ala satu saham. Bo nampak laba, kita wui Allah Ta'ala 2 saham. Bo nampak laba, kita wui kepada Allah Ta'ala 3 saham. Hingga sampai 6 saham. Hingga sampai esok akhirnya toke sungguh dalam barisan kita tu, fok kita ni panak ngan kerja dia kata. Padahal fok dia orang kotang dia. Tapi dia kauno semua tak dibuat khairat. So akhir dia tu fok kita 9 orang ni jadi anak qali, toke kita Allah Ta'ala. Orang ni lah nama Salahu Atiyah. Mati dia orang semaya jenazah dia 500,000 orang. Allahu Akbar. Saya kalulah orang belum pada ni terkenal darah ke, pemimpin ke, tok guru ke, menasabah, tapi dia bukan orang alim sangat, tapi hati dia molek, minat buat kebaikan. Mati, kata ulama, tak ada nak tanding jenazah mayat ni, nak banding dengan dia mamanya orang pada masa terbaru terkini ni, tak ada lawan orang ni. Nama Salahu Atiyah. Dengan sebab gapo Dengan sebab mahabbatun nas. Orang saya. Salah satu daripada orang tempat kita, Allah yarham Ustaz Idris kita, kena jenazah dia, Masya Allah. Kenapa? Kerana hati dia duduk dengan anak yatim, hati dia duduk dengan kebaikan. Tak ada kenapa dah orang mari semaya, orang mari sendiri. Allahu Akbar. Ni tanda kata ulama, nak tahu kata orang ulama ni pengeceme kita dengan orang besar di atas dunia nanti kelih ketika kita mati. Mati ulama lagu manakah jenazah dia, dan matinya pimpin dunia hak tak kena Allah Ta'ala lagu manakah jenazah dia. Allahu Akbar. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, dengan sebab sedekah ni juga masuk isyarah. Kita dengar bel dulu insyaAllah.
ni. Tanda buat boleh. Ya, boleh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Alhamdulillah. Dan lagi untuk nak betul maklumat yang saya dapati pula saat ni, basar kereta yang kita nak buat ni sebagai satu hasil lain juga lah kepada masjid kita ni. Dan masjid kita ni oleh kerana tempat tu luah, dan pihak kanak-kanak tu dia mikir kata nak ada hasil lain dan untuk boleh berihan masjid tadi buat basar kereta tanah luah. Dan basar kereta tu pun duit wakaf tadi boleh pada hasil masjid lah maknanya. Jadi satu lot semua perlu kepada 18 lot semua asa. 18 lot semua. Jadi kalau orang nak taruh kereta gapo kita dalam bandar ni perlu benarlah tempat taruh kereta sebagai hasil lain kepada masjid. Dan satu orang panggil pengesyuran kuam kit comel nah. Dan cara mana pun nak boleh masjid boleh jalan, nak masjid ni ada duit dia kena mikir. Mikir masjid. Saya pernah sebut sini kata saya pernah pergi di satu tempat di Bana, dan tempat Dr. Tabrani, dan saya masuk di dalam tempat bilik duit dia kata ustaz, di dalam bilik ni duit duduk musim 35 juta sehari dia tahu. 35 juta. Duit duduk musim dia dalam rabuk. Hak masjid. Alhamdulillah. Masjid kita kena gagah dah. Masjid kena ada duit. Masjid banyak perkara lagi kita kena tolong. Hari ni masjid alhamdulillah nampak jalan meningkat, walillahilham, mengajar hidup. Dan juga ada lagi buat masjid nak pergi tolong orang-orang susah gapo kat luar ni. Kita nak buat lagu mana jadi masjid jadi sunklang. Orang nak gapo mari di masjid. Satu kita kalau tak ada masjid tak gagah ni ikut demo wi 1000 hotel lah ke demo. Tengah 1000 kok tu, demo wi 1000 kok nak parah orang lain cerak-cerak. 1000 kok boleh dia, parah tu. Kenapa? Kerana kemungkinan kita masjid tak gagah juga kali. Kita sikit lagi insya-Allah masjid jadi kuat. Rakyat tak perlu pada duit. Masjid tolong. Perlu pada makanan ada mari sini. Insya-Allah ke arah tu.
Apabila rakyat ada duit, insya-Allah dan tempat kita apabila masjid ni boleh berihan dengan molek, insya-Allah kedudukan orang tempat kita pun akan gagah insya-Allah taala. Dan faedah juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, daripada kita sedekah, kita boleh duduk bawah bayangnya sedekah dari kiamat. Boleh duduk tempat teduh, kata orang mudah kita. Hari kiamat ni hari yang tak ada pohon kayu, tak ada kabuk, tak ada salah, tak ada tempat teduh sikit kabuk. Siapa nak teduh, sedekah banyak. Hal ni cerak datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ada sebut sendiri masalah ni. Dan Nabi ada sebut sendiri, kata sedekah ni dia boleh apa teduh kita di hari kiamat. Boleh teduh kita di hari kiamat. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, hadis sahih, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang tadi duduk di bawah teduh sedekah dia, hatta yufsala bainan nas, sehingga Allah Ta'ala buat keputusan, sehingga Allah Ta'ala buat nimai nak pergi kepada syurga ke nak pergi kepada neraka. Bah nak boleh kepada sapan nimai tu padah. Bah duduk lik-lik tak ada tempat teduh, payung-payung pun tak ada, tempat teduh pun tak ada, berat. Nabi kata seorang tadi duduk bawah tempat teduh sedekah dia, au yuhkama bainan nas, ataupun Allah Ta'ala menghukumi di antara manusia ke syurga ke neraka. Qala Yazid, wa kana abul khair la yukhti'uhu yawma illa tasaddaqa fihi bi syai'in. Kata Yazid, dia kata orang yang cerdik buat kebaikan ni, dia tak silap sehari, melainkan dia sedekah juga sehari dia. Nah, la yukhti'uhu yawmun illa tasaddaqa fihi bi syai'in. Orang kebaikan ni kalau dia buat satu perkara salah, dia sedekah hari tu. Maksud dia gitu. Hari ni kita supaya kita bayar kaprap lah, kata orang dah. Siapa buat maksiat, sedekah. Walau ka'katan au basalatan au kadza, walaupun satu sekuk ataupun satu butir apa bawang merah sekalipun. Dan orang ni, orang cerdik dia buat lagu tu, dia silap sehari, dia sedekah. Nah, kenapa? Kerana dia tahu kata apabila dia sedekah ni boleh duduk bawah bayangnya, tak panah dia di hari kiamat. Lagi muslimin yang dirahmati oleh Allah, sedekah tadi kita boleh masuk pintu tekek nama babus sadaqah. Berdasar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi, wa man kana min ahli sadaqah, dan siapa ahli sedekah, siapa minat buat sedekah, siapa minat bericak, du'iya min babis sadaqah, panggil dia masuk syurga melalui pintu sedekah. Hari ni kita cita-cita nak masuk syurga ni banyak. Tapi kalau kita tanya, kata kita nak masuk pintu mana? Cuba kelih pintu mana berasa sedap sekali. Babu sedekah, kita sedekah banyak dah, kedak nak masuk pintu tu. Babu Rayyan, kita puasa sungguh kedak nak masuk pintu babu Rayyan. Babu salah, misal nak kita semaya cukup kedak. Hari ni kalau tanya kata kita nak masuk syurga nak, cuba tanya sekali lagi, nak masuk pintu mana? Kalau kita kata nak masuk pintu sedekah banyak, mana dia mau sedekah? Tanya masing-masing lah. Dia mau puasa banyak, mana nak masuk babu Rayyan? Syurga ni dia kena masuk kok pintu dah. Tak boleh masuk kok dia ada pintu dia. Nah, kita pergi mesyuarat besar-besar ni, kalau dia mau tak cer kita nak masuk, tak boleh sekat dia mau dulu lagi dah. Syurga lebih lagi. Syurga dia panggil orang, bukan sekat dia panggil tu orang ni masuk, orang ni masuk, orang ni masuk. Allahu Akbar. Dan juga pahala sedekah yang muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala ganjaran yang besar, sehingga sampai 700 dhif yaumal qiyamah,
700 ganda. Laka biha yaumal qiyamah bis 700 naqah kulluha makhtumah. Ada seorang sahabat dia sedekah. Nah, jaa rajulun binaqatin makhtumatin. Ada seorang lelaki mari dengan unta yang tali dia cukup. Mana unta from China. Dia unta ni banyak. Unta pasal sembelih saja nak guna tak leh, nak atas belakang dia tak leh. Nabi nak bandingnya, annasu kal ibil mi'ah, Nabi kata. Manusia ni serupa dengan unta 100 ekor unta. Qallama tajidu minhum rahilah. 100 ekor unta ni bukan serumah boleh naik belakang dah. Unta nak sebelah makan tu boleh perah lah tu. Tapi unta nak letak barang, nak jalan dalam pada pasir, bukan serumah unta boleh buat lagu tu. Manusia lagu tu. Manusia ramah. Tapi manusia sanggup gerbang nak tolong manusia ni jarang-jarang seorang boleh. Jarang-jarang jumpa. Pasal tu kita kalau dia meletak kita tanggungjawab untuk nak khidmat kepada manusia, kita celah kita adalah tempat mulia. Qallama tajidu minhum rahilah. Jarang sangat unta pasal boleh naik atas belakang. Manusia ramai, tapi manusia nak khidmat kepada agama Allah, nak khidmat kepada manusia tak ramai. Qallama tajidu minhum rahilah. Sikit dah. Jadi seorang lelaki ni wak mari utah molek sekali dah ni. Makhtumah. Utah yang ada tali, ada jerak, boleh naik atas belakang dia. Tapi Nabi kata, dia kata faqala hadhihi fi sabilillah. Ya Rasulullah, ini adalah sedekah. Saya nak sedekah pala ni. For itu biasa sedekah dah kambing seekor, lembu seekor. Para sahabat dia buat utah seekor lah dah. Kita tak ada utah ustaz. Terawih mutu sebuah bisa. Berani dak kita nak sedekah mutu sebuah. Supaya dengan sahabat yang ini. Dia kata hadhihi fi sabilillah, hadhihi fi sabilillah. Ya Rasulullah, ni saya nak beri di jalan Allah Taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha makhtumah. Mu tahu ke tak sahabat, unta seekor yang kamu bui hari ni dah hari kiamat Allah Taala ganda 700 ekor unta supa ni. Allahu akbar. Hari ni bahasa kata kalau siapa boleh sanggup satu lot untuk dia, kita perlu pada 18 lot. Satu lot ni 40,000. Satu lot 40,000. Sama ada nak pakat keluarga pun tak apa. Tapi kalau kita ada duit wak sore tak apa. Wak sore 40,000 supaya dengan lot ni juga di hari kiamat 700 lot Allah Ta'ala beri kepada kita. Nabi banding tu ialah dah. Kalau kita tetap pada sore, ambil keluarga kita pakat 10,000 sore. Tak ada 10,000, 5,000 sore. Tak boleh kita pergi cari orang-orang yang mampu melalui kita. Kita tak ada duit, tapi melalui kita nak juga satu lot. Mudah-mudahan kita dapat satu lot jadi 700 lot di dalam syurga Allah Ta'ala di hari kiamat. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar. Daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala man kana lahu malun yuballighu hajj baiti rabbih. Siapa ada duit mampu untuk nak pergi buat haji, duit ada boleh pergi haji, au tajibu alaihi fi zakah, ataupun wajib zakat, falam yaf'al, lepas tu dia tak buat. Duit ada tak ada nak pergi haji, duit ada tak ada nak sedekah. Kata Ibnu Abbas, dia kata lagu mana, yas'alir raj'ata indal maut. Orang ni lah minta nak Allah Ta'ala periduk semula ketika dia nak mati.
Ramai takut duit ada, pakat malah pergi buat haji. Duit haji ada, pakat malah tak sedekah. Ibnu Abbas ni tak ada lah orang yang orang panggil seorang sahabat yang pandai takwil Quran. Berkat doa Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kata Ibnu Abbas, orang yang nak minta suruh Allah Ta'ala kembali di atas dunia ketika nak mati ni, orang biasa ni dah duit banyak tak boleh buat kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Hei orang-orang beriman, janganlah dengan sebab harta, dengan sebab anak pinak kita terlupa nak mengingati Allah, lalai kita kepada Allah Ta'ala. Nah, kerana siapa terlupa dengan sebab duit piti, dengan sebab anak, dengan sebab tamneng, faulaika humul khasirun, orang ni orang rugi teruk. Tuhan kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan hendaklah kamu bericak belum pada fakmu mati, kata Tuhan. Kerana gapo orang nak mati ni? فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Ya Allah, pelewatlah sikit kami, tak usah kami mati lagi. Nah, 2-3 hari kemarin tu email kita. Nah, Allah yarhamu. Nah, tu email masjid kita ni lah. Nah, duduk sekali dengan kita, duduk semayang dengan kita. Siapa masuk Allah Ta'ala pilih dia? Nah, siapa masuk Allah Ta'ala cun dia masuk. Nah, pergi jumpa Allah Ta'ala. Orang duduk sekali dengan kita. Nah, pok kita pun kalau hari ni tok email kita dan Allah Ta'ala ambil nyawa, makmum pun support tu. Sikit lagi tok khotib pula misal. Tok Bilal pula misal. Ustaz pula dia ambil belakang. Nah, hak dak mari semaya sini ni, hak tak semaya sini dia ambil juga. Nah, dia ambil tu email dulu misal. Padahal tu email umur banyak dah dah. Dia tak kira umur siapa umur ni, muda pun jadi. Nah, orang duduk sekali kita siapa umur. Nah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati tu email kita. Nah, dengan jasa baik dia hingga sampai akhir hayat dia pun duduk khidmat pada agama Allah Ta'ala. Nah, rok tok perok pun pergi sia, masya-Allah, dah jadi tu email, masya-Allah. Nah, Allah yarhamuh, rahimahullah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jadi orang yang apabila dia nak mati, minta dengan Allah Ta'ala wi pelewat. Nak buat apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Nak sedekah banyak dan nak juh dah. Baru nak juh. Ayat ni saya baca sok mudah ni. Permintaan kita ni Allah Ta'ala kata lagu mana? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala cak mai hai okat ikleo. Maknanya walan yuakhirallah. Allah Ta'ala tak akan pelewat apabila siapa masa dia. Nah, apabila siapa masa tak boleh nak buat gapo dah, Allah Ta'ala tak pelewat. Allah Ta'ala panggil gi, panggil. Orang ni apabila Allah Ta'ala panggil gi, walaupun alat bomo canggih pun kena jumpa Tuhan juga. Walaupun bomo bijak, walaupun bomo panah duduk tepi-tepi dia pun tak boleh buat gapo juga. Kena kelik di rumah juga. Mati di rumah. Apabila Allah Ta'ala panggil. Apabila Allah Ta'ala panggil ni, tak ada siapa boleh tolong siapa. Walaupun ibu nyawa duduk mulut sekalipun, walaupun air garam duduk titik masuk sekalipun, tak boleh siapa masuk. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Ta'ala tahu gapo yang kita buat, muslimin yang dirahmati Allah. La ilaha illallah. Dah boleh tu insya-Allah. Hari ni dalam bulan Rajab
nak masuk bulan Syaban tak berapa hari lagi kita belajar. InsyaAllah lok kita sudah bila mula situ terima gaji daripada Allah Ta'ala. Jalan lalu jalan pahala kita. Nah, mudah-mudahan apa yang telah diniatkan oleh kanak-kanakan dan orang duk pengurusan masjid tadi boleh buat dengan baik, dengan pertolongan makmum-makmum kita semua insya-Allah Ta'ala. Dan saya rasa melalui live show kita ni pun ada orang-orang duduk di rumah dan untuk nak bericak, insya-Allah boleh telefon masuk dan boleh beri camnung untuk nak bericak di jalan Allah Ta'ala. Jangan kita mikir banyak. Apabila kita mikir banyak, syaitan banyak perkara. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Hati nak buat dah ni. Lepas maya setelah lagi, syaitan kata, duit anak ada bayar lagi ni. Kata, mula bisik lalu dah. Nah, mula bisik tu syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Dia perangai dia lagu tu syaitan. Pasal tu kalau siapa nak bericak camnung lalu. Baru syaitan dia tak berani. Nah, tapi kalau kita tak nak buat niat juga ni. Sudah. Nah, sudah lalu dah klik rumah. Bini kata, kutu pun tak bayar lagi. Anak kata mayah tak siap lagi. Nah, kita sendiri pun kereta pun tak habis lagi. Yalah belaka. Tapi syaitan ni pandai. Bon nak bayar serang kereta dia tak bisik weh. Bukan kata tak ada duit anak dia tak bisik bayar boleh. Tapi bon nak bagi sedekah ni syaitan kata tak ada ke apa. Nanti koh-koh yalah tu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Dia perangai dia lagu tu dah. Kalau bon nak bagi sedekah ni, mulalah wa alasai gotu halangan belaka. Ada halangan belaka. Nah, subhanallah, syaitan dia pandai. Tak sewi kita boleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan insya-Allah taala apa yang kami sapa pada malam ini boleh bermanfaat dan faedah dan boleh sebagai bekalan untuk kita nak masuk dalam bulan Ramadan yang akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.